Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama Cikgu Azifah. Hari ini kita akan mempelajari tema kebudayaan, kesenian dan estetika dengan tajuk Jom Kenali Makanan. Standard kandungan 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Standard pembelajaran 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dan karya sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Label. Objektif pembelajaran pula. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengeluarkan sekurang-kurangnya 5 daripada 8 maklumat daripada label dengan betul dan tepat. Murid dapat membaca sekurang-kurangnya 5 daripada 8 label melalui gambar yang diberi dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dialog antara Upin dan Ipin. Hai Ipin, kau tahu tak aku ada tin apa? Hai Upin, aku tak tahu. Tin tu kosong, tak ada label. Lainlah aku ni, ada tin creamer manis pekat. Cuba murid-murid perhatikan dua gambar tin ni. Tin Upin hanya tin kosong, tanpa sebarang label, tanpa sebarang gambar. Tapi, tin yang Ipin ada, kita tahu dia ada tin apa sebab ada label. Jadi, itulah yang kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar tentang membaca label. Apa itu label? Label merupakan kepingan kecil kertas yang dilekatkan atau ditampal pada sesuatu seperti botol, beg, tin, baju, makanan dan sebagainya. Okey, apa tujuan label ni? Label ni bertujuan untuk memberi sedikit penerangan mengenai produk. Jadi bila kita tengok sesuatu produk tu, kita tengok label, oh kita tahu ni produk apa. Macam tin tadi, bila kita tengok tin yang ada label, kita tahu, oh tin ni tin susu. Tin susu manis. Okey, macam tu. Apa kepentingan label ni? Kepentingan label ni yang pertama meyakinkan tentang kualiti produk. Yang kedua, menerangkan info produk. Apa bahan-bahan yang digunakan, apa ramuan yang digunakan, berapa berat bersih sesuatu barang. Selain itu, kita juga boleh mengetahui kelulusan barang. Sama ada barang tu halal ataupun tidak, lulus KKM ataupun tidak. Dan mengetahui bahan yang digunakan semasa membuat produk tersebut. Itu antara kepentingan label. Sekarang, jom kita sama-sama membaca label pada produk ni. Yang pertama, yang paling jelas sekali kita boleh lihat di sini adalah yang ini. Ini merupakan nama produk. Okay, apa nama produk ni? Nama produk ni Roti Canai Segera Homemade Aima. Itu salah satu maklumat yang kita boleh dapat daripada label ni. Yang kedua, kita boleh lihat dia ada menyenaraikan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat roti canai. Jadi kita boleh tahu bahan-bahan yang digunakan adalah tepung gandum, air, susu, minyak sayur, pelemak, margarin dan juga garam. Okay, itu bahan yang digunakan. Bahan ataupun ramuan. Seterusnya, apa lagi kita boleh lihat? Dia ada maklumat tentang pengeluar roti canai ni. Jadi, pengeluar roti canai ni adalah Nazmah Enterprise. Okay, dan dia juga ada sertakan alamat dan juga nombor telefon pengeluar. Seterusnya, apa lagi murid-murid boleh lihat pada label ni? Ya, dia ada berapa keping yang ada dalam satu paket roti canai segera ni. Jadi dia ada 5 keping.
5 keping dalam 1 bungkus roti canai segera. Ada juga di sini disertakan. Okey, apa ni? Baik sebelum ni apa? Ya, tarikh luput dia. Tarikh luput makanan ni. Dia baik sebelum 30 Ogos 2020. Okey, bahagian bawah ni kita boleh lihat dia ada juga beri maklumat cara penyimpanan. Maklumat penyimpanan. Dia ada juga beritahu macam mana kita nak simpan roti canai ni. Ia perlu disimpan dalam peti sejuk beku dengan suhu negatif 18 darjah Celsius. Okey, apa lagi yang murid-murid boleh lihat dalam label ni? Ya, dia ada juga maklumat nutrien. Selain itu ada juga logo halal yang menandakan produk roti canai segera ni halal. Ada juga logo buatan Malaysia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya roti canai segera ni adalah buatan Malaysia. Itu antara maklumat yang kita boleh dapat apabila kita baca label produk ni. Okey, sekarang murid-murid boleh buka buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2, muka surat 9. Okay, muka surat 9 yang ada tentang pulut panggang ni. Okey, dah buka? Okey, sekarang kita baca arahan dulu. Aktiviti 2, baca label, kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Apa yang murid-murid perlu buat adalah lihat label yang ada ni, label tentang pulut panggang, kemudian keluarkan maklumat tersebut di bahagian bawah ni dalam bentuk perenggan. Okey, tak apa, cikgu tunjuk contoh dahulu. Yang pertama, apa yang kita boleh lihat dahulu? Yang paling mudah kita nampak dekat sini, maklumat nama produk kan. Jadi, kita tulis kat bawah ni, terdapat banyak maklumat pada label ini, iaitu pulut panggang. Okay, nama produk ni pulut panggang. Jadi, cikgu tulis kat sini, iaitu pulut panggang. Lagi apa lagi yang kita boleh lihat dekat sini? Ya, pulut panggang ni merupakan makanan sejuk beku pilihan ramai. Jadi cikgu tulis dekat sini, pulut panggang sejuk beku ini pilihan ramai. Okay, jelas? Boleh faham macam mana nak buat? Okay, cikgu tunjuk contoh lagi. Kita boleh lihat juga maklumat tentang berapa biji pulut panggang yang ada dalam sebungkus ni. Dan juga maklumat harga. Jadi cikgu tulis di bawah ni, sebungkus pulut panggang ini mempunyai 10 biji dan berharga RM4.80 sahaja. Titik. Okey. Itu antara maklumat yang kita boleh dapat daripada label ni, dan cikgu telah pun keluarkan maklumat tersebut dalam bentuk perenggan di bawah ni. Okey. Seterusnya, yang lain-lain ni cikgu nak murid-murid yang buat sendiri. Cikgu dah tunjuk beberapa contoh. Jadi murid-murid boleh lihat maklumat lain yang terdapat daripada label ni dan tuliskan dalam bentuk perenggan di bahagian bawah ni. Jadi tugasan yang murid-murid perlu buat adalah, yang pertama, klik pautan yang diberikan untuk membuat latihan melabel makanan. Yang kedua, siapkan ataupun lengkapkan aktiviti 2 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3, jilid 2, muka surat 9 tadi. Kemudian, hantar rakaman suara murid-murid
membaca maklumat yang telah ditulis. Itu sahaja untuk tugasan murid-murid. Jangan lupa siapkan dan hantar tugasan kepada cikgu. Itu sahaja untuk sesi kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.